اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Shake this
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, apa khabar semua? Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat lagi bersama-sama untuk meneruskan kita punya slot sharing tajwid. Alhamdulillah, setelah lebih kurang 1 minggu kita tidak bersua. Siapa yang berkesempatan berjumpa dengan saya last hari itulah waktu kita buat slot takbir raya kan, malam raya hari tu. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada mereka yang terlibat, alhamdulillah. Dan tuan-tuan dan puan, tidak dilupakan juga kepada sahabat-sahabat kita yang berada di tempat kerja kan, yang baru memulakan kerja, dan saya rasa ramai yang work from home sekarang ni kan. Jadi alhamdulillah, kita doakan agar semua gerak kerja dapat dilaksanakan dengan baiklah. Okey. Baik. Dan belum terlambat untuk saya ucapkan selamat hari raya, salam lebaran buat sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan. Okey, mungkin ada yang tak sempat untuk saya ucap selamat hari raya kan baru ni. Jadi selamat hari raya diucapkan, maaf zahir dan batin. Alhamdulillah. 1 minggu rasa setahun, masya-Allah. Puan Kartini kita. Rasa setahun ya, rasa lama. Saya pun rasa macam lama juga. Okey. Cik Wan Azhar kerja di rumah dalam bilik rahsia. Mantap. Hijab terbuka tu. Okey, alhamdulillah kita semua diberikan kesihatan. Alhamdulillah. Kita dua dah mula ke Ustaz. Puan Nuraini semalam dah mula dah. Okey, semalam dah mula dah kita. Okey, waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Okey, so yang pertama salam lebaran buat semua, dan belum terlambat juga untuk saya ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru, tuan-tuan dan puan yang mungkin ada yang bekas guru. Walaupun bukan guru tapi sekarang ni tuan-puan dah jadi guru dah. Kalau kita faham spesifiknya, guru ni gurulah yang mengajar di sekolah. Tetapi hakikatnya kita ni semuanya guru. Kita ni semua khalifah. Boleh kita katakan guru jugalah. Kan? Walaupun bukannya orang kata apa, kerjayanya sebagai seorang cikgu di sekolah, tapi kalau di rumah pun sebagai seorang guru juga. Kan? Guru kepada anak-anak, guru kepada cucu-cucu kan, tumpuan yang ada, tolong jaga cucu dan sebagainya. So itu pun kira guru juga tu. Okey, selamat Hari Guru. Tambah pula sekarang ni PKP. Lepas tu anak-anak yang belajar di rumah tu perlunya pantauan daripada ibu bapa. So secara tak langsung ibu bapa pun jadi guru juga kan. Untuk PKP ni lah khususnya, confirm jadi guru. Guru yang jenis macam mana, wallahu alam, itu terpulang pada tuan-puan lah. Nak jadi karakter tu macam mana, nak yang garang rupa singa ke, nak yang lembik liuk ke, itu terpulang. Okey, pendekatan masing-masing, insyaAllah. Guru pada anak-anak, betul. Alright, so selamat Hari Guru pada semua, selamat Hari Raya, selamat Hari Guru. Okey, untuk semua yang sedang menonton ni, dan berapa orang ni? Ada lebih kurang 70 lebih. Alhamdulillah. Okey, yang baru masuk jangan lupa untuk bantu saya share. Waalaikumsalam yang memberi salam. Guru pegang rotan. Terpulang lah pada tuan-puan ya. Selamat Hari Guru juga pada Ustaz. Tak sihat ke Ustaz? Entah, saya malam tadi, start malam tadi saya semua. Malam tadi saya ada kelas. Itu start malam tadi. Macam biasalah. Tak tahulah sebab sejuk ke apa, Allah alam. Biasalah hidung kita ya. Saya bukanlah demam ke apa, hidung je. Biasalah soksek tu. Baik. Tuan-tuan dan puan, dalam kita sedang gembira ni, walaupun yelah ada sedikit orang kata apa,
terbatas sikit kan, kita menyambut perayaan ni. Tapi kita perlu ingatlah sahabat-sahabat kita yang berada di Gaza, yang mana sekarang ini diuji dengan ujian yang sangat dahsyat tuan-puan. Yang mana mereka ni hanya memikirkan sama ada masih lagi hidup ataupun tidak. Betul tak? Kita ni bersyukurlah dapat juga nak beraya, walaupun tak boleh berkunjung rumah sanak saudara dan sebagainya, tak boleh rentas negeri, tetapi kita macam-macam platform ada. Kita ada Google Meet, kita ada macam-macam video call. Tapi kita dapat lagi menjalinkan hubungan sesama keluarga. Tetapi sahabat kita di luar sana tu, di Gaza khususnya, mereka ni dah tak sempat dah. Tahu elok hari ni bergembira sembang-sembang, esok ada yang dah meninggal sebab kena tembak, sebab kena bom dan sebagainya. Jadi itulah, apa pun kita kena bersyukur kerana negara kita ni masih aman, damai lagi sehingga kini. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Cuma kita jangan lupa untuk titipkan doa kepada mereka lah. Andai kata kita tak mampu, kita bukan askar tuan-puan, kita tak mampu nak pergi sana kan, nak berjuang, nak berperang, angkat senjata, tak mampu. Mungkin di luar kuasa kita. Tapi apa yang kita boleh buat, kita mungkin boleh salurkan sumbangan melalui dana, kewangan dan sebagainya. Ataupun kita, kalau kita tak mampu dari sudut itu, kita boleh juga titipkan doa. Okey? Senjata seorang mukmin itu doa. Kita doakan kesejahteraan mereka. Okey? Kesejahteraan umat Islam. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimin. Kita doakan saudara, ikhwan-ikhwan kita yang berada di sana. Dan kita doakan juga pejuang-pejuang Islam kita yang sanggup bertumpah darah di sana demi menyelamatkan agama Islam itu sendiri. Okey? InsyaAllah. Puan Safia berdia, berdoa kot, typo ya. Okey, baik, alhamdulillah. So hari ni kita bertemu semula untuk sharing tajwid. Jadi macam biasa tuan-puan, tak ada apa yang lain pun, kita akan terus sambung macam biasa dan kaedahnya sama sahaja. Tuan-puan, siapa yang ada Quran boleh buka Quran. InsyaAllah untuk hari ni kita akan sambung. Okey, minggu last sebelum kita berhenti, maksudnya sebelum kita menyambut perayaan tu, kita baca pada ayat 233 tuan-puan. Ayat 233. Cuma ayat 233 ni panjang. Ayat 233 ni panjang. Jadi yang kita bincang hari tu separuh sahaja. Separuh sahaja. Jadi untuk hari ni kita nak sambung untuk yang berbaki ni lah. Dia lebih kurang 3 baris lagi seperti yang tuan-puan lihat sekarang. Daripada fa'in arada fisalan an taradim minhuma. Okey? Kita ambil daripada situ. Ayat 233. Cuma tuan-puan, kalau yang buka Quran tu, kalau tengok atas takut tak perasan. Yalah, dah seminggu kan. Takut terlupa. Okey, tengok yang kat bawah tu. Sepanjang bulan Ramadan, puan dia tak masuk. Okey, tak apa. Hari ni muka surat 37 nah. Sahabat-sahabat yang mungkin bulan puasa itu tak berkesempatan, ialah mungkin sibuk dengan tadarus di qaryah masing-masing. Alhamdulillah. So hari ni dapat lagi bersua sambung balik kan. Jadi hari ni kita sambung ni muka surat 37 ayat 233. Cuma yang saya sebut tadi lah ayat 233 yang bahagian bawah sekali. Okey, bahagian bawah. Besar sapu tangan saya ni tuan-tuan. Hidung saya problem sikit pagi ni. Nak kena orang tu nak kena hantar servis. Ubat dah habis, nak kena beli. Ubat apa? Zetec. Alright. So insyaAllah tuan-tuan dan puan, sama-sama kita yang baru masuk jangan lupa bantu saya untuk share dulu. InsyaAllah ni kelas kita untuk selepas raya buat kali pertama. Jadi jom sama-sama kita dahulukan pertemuan kita pagi ini untuk mendapatkan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan keridhaannya. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah. So, adakah anda semua sudah bersedia tuan-puan? InsyaAllah kita akan teruskan untuk bacaan kita. Kita baca dulu sama-sama ayat 233 yang berbaki ini insyaAllah. Okey, ada yang kata tak dapat ikut live kita kan. Jadi PDBR sementara, jadi cikgu sementara. Okey, tak apa. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan dan puan, kita sama-sama doakan agar mereka yang sedang berjihad menguruskan perihal anak-anak di rumah tu kan. Tambah yang anak-anak ramai tu, terjenuh. Nak siapa yang kena Google Meet-nya jenuh, nak kena apa? Yalah nak manage masa tu apa semua. Kita doakan agar semuanya dipermudahkan insya-Allah. Okey. Jadi jom sama-sama kita bacakan dahulu ayat ini. Baik, tuan-puan sedia ya? Kita baca dulu. Kuat-kuat yang berada di rumah tu, saya nak tuan-puan baca dengan kuat. Jangan malu, jangan segan. Hari ni tak puasa kan? Siapa yang puasa 6, selamat berpuasa. Dan yang tak puasa, selamat tak puasa. Ada pula macam tu kan? Alright, baik. Sedia semua? Tarik nafas dulu. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik, alhamdulillah selesai untuk bacaan kita yang pertama untuk ayat 233 ni. Okey, yang baru masuk, Waalaikumsalam. Baik, teruskan untuk share-share dulu, jangan lupa. Jadi tuan-puan, tanpa buang masa lagi, jom kita teruskan untuk sesi bedah-membedah kita ni. Lama dah tak membedah rasanya. Dia tak boleh biar lama tuan-puan, nanti tumpoi. Dia tak boleh biar lama. Jadi alhamdulillah, nasib baik raya ni kejap je. Kalau sebulan 2 bulan, nanti nak buat live rasa kekok pula. InsyaAllah. Okey, ready semua, jom kita terus. Santai tapi sampai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فإن أرادا فصالا عن تراض منهما. Okey. Huruf fa baris atas fa, satu harakat sahaja. Kemudian huruf hamzah baris bawah i. Fa in arada, nun mati bertemu hamzah. Okey, nun mati bertemu hamzah. Hukumnya apa? Izhar halqi. Izhar ni maksudnya jelas. Jelaskan sebutan nun ni. Okey, sebut tepat pada makhraj. Fa in arada, gitu. Hamzah satu harakat, bukan mat badal ke apa, tidak. Satu harakat saja, bacaan pendek. Ra kita baca dengan kadar panjang dua harakat. Ni pun sama, da dua harakat. Ra ni jangan lupa tebalkan sebab baris atas. Jangan ara, tak mau bunyi penyek-penyek macam tu. Ara. Fa in arada, ara, ra, gitu. Huruf dal, ni tak ada tebal huruf dal nipis sahaja. Arada fisalan. Huruf fa baris bawah fi. Huruf sad tebal selamanya. Sad tebal, kemudian panjangkan dua harakat. Ni ada alif mat sebelumnya baris atas. Jangan bunyi fisa. Fisa. Okey. Fa in arada fisalan lan, tanwin sa dua harakat. Untuk tanwin ni pula, okey, tanwin yang bertemu dengan ain, apa hukumnya? Izhar halqi kan? Izhar halqi juga. Samalah macam kat sini. Cuma ni nun mati bertemu hamzah. Kalau ini tanwin bertemu ain. Okey, tanwin bertemu ain. Jelaskan tanwin seperti biasa. Fisalan an tara. Nun mati bertemu ta. Hukumnya ikhfa hakiki. Ikhfa, sembunyi. Sembunyikan sebutan nun mati apabila bertemu dengan huruf ta. Dan huruf ta adalah huruf yang nipis. Maka dengung pada hukum ikhfa di sini perlulah nipis. Relax je. Fisalan anta antara ta anta. Okey, cuma hati-hatilah jangan sampai jadi izhar. Tu jadi izhar tu. Bunyi seakan-akan sempurna. Wujudkan ikhfa tu, sembunyi tu. Cuma dalam keadaan yang ringan saja. Jangan beratkan bunyi ta. Steady Fisalan an taradim. Huruf ta beratas ta biasa. Ra ni alif mat sebelumnya baris atas. Fa in arada fisalan an taradim minhuma. Taradim minhuma. Taradim. Tanwin bertemu mim, tuan-tuan perempuan. Okey, tanwin bertemu mim. Okey, hukumnya apa? Idgham bi gunnah. Bila tanwin bertemu mim, idgham. Apa itu idgham? Masuk. ضم فإن أرادا فصالا عن تراض ضم tu kata masuk idgham bi gunnah serta dengung. Dengung yang sempurna. Dengung yang sempurna pada mim ni nah. Nun mati bertemu ha, izhar halqi, izhar jelas. Min taradim minhuma. Ni huruf ha berada depan hu, muncul bibir semestinya sebab berada depan kan. Ma sini, ni ma ni alif mat sebelumnya baris atas.
Kalau kita berhenti 2 harakat, kalau sambung pun 2 harakat. Hukumnya apa? Mad asli. Okey, mad asli. Jadi kalau kita baca ni daripada awal ni, fa in arada fisalan an taradim minhuma. Okey, boleh kita baca sama-sama, tuan-tuan dan puan? Ikut saya sama-sama. Kita mulakan dengan isti'azah dan terus pada bacaan ini. Okey, ready semua? 1, 2. Semangat 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما. Okey, boleh ikut sakat ni Kita sambung lagi. وتشاور فلا جناح عليهما. Watasha, huruf waw dengan ta ni dua-dua satu harakat sahaja. Watashawu. Okey, watashawu. Sya ni berapa harakat? 2 harakat. Ni alif mat. Okey, ni alif mat sebelumnya dari atas. Wata ni satu je Wu. Kat sini kena hati-hati tuan-puan. Huruf wa baris atas, wa. Huruf wa baris bawah, wi. Wa, wi. Sekarang ni baris depan. So pastikan bunyinya lengkap, sempurna. Jangan tertukar bunyi hamzah. Wa tashawuri. Wu. Pastikan bibir kita betul-betul muncul. Okey, ingat makhraj bagi huruf waw, 2 bibir dimuncungkan. Dan ada sedikit ruangan di tengah-tengah tu lah. Wu. Dia takkan tutup habis. Wu. Nanti hilanglah bunyi dia. Wu. Watashawu. Wu. W-U. Kalau kita eja kan. Watashawu. Watashawuri. Dapat tak? Huruf waw berbaris hadapan. Okey. Kemudian tanwin bertemu fa. Tanwin bertemu fa, ikhfa hakiki. Baik, ikhfa ni kita tahulah kena dengung kan. Kadarnya 2 harakat. Cuma tengok fa ni. Kita kena kenal pasti dulu status dia ni. Huruf yang tebal ke huruf nipis? Jadi fa ni bukan huruf tebal. Nipis. Maka dengung kita pun nipis. Cuma kita kena dengung tu dan bersedialah untuk menyebut huruf fa. Wa tashawurin fa. Gitu. وتشاور فلا جناح. Boleh? Rin. 2 harakat kadarnya macam biasa. Kemudian fala. Ni alif mat sebelumnya pada atas. La 2 harakat. Fa 1 saja. Fala. Fala juna. Huruf jim baris depan. Juna kat sini 2 harakat. Alif mat sebelumnya pada atas. Ha pedas. Ha dengan ain ni. Baik, ha dengan ain dua-dua ni daripada makhraj mana? Mana keluarnya? Kerongkong kita ni tuan-puan. Daripada tengah ke rongkong. Okey, tengah ke rongkong. Jadi, walaupun duduknya pada point yang sama, okey. Walaupun duduknya pada point yang sama, pastikan bunyi itu perlu dipisahkan. Jangan ha junahalai. Junaha ha pisahkan. Fala junaha ha pisahkan. Pastikan bunyi ha satu bunyi, ain satu bunyi. Jangan disebabkan kita faham bahawa 2 huruf ni makhraj yang sama. Tempat dia pun sama, point dia tengah kerongkong. Jadi bunyinya mungkin berlanjutan ataupun bersambungan terus. Contoh, fala junaha alaihima. Tuan-puan dengar macam tak kurang cantik kan? Fala junaha alaihima.
alai fala junaha ha. Dia macam bunyi lembik sikit lah. Jadi kita tak mau. Ingat, pisahkan dia. Fala junaha alaihima ha'a ha'a ha'a. Huruf ha dengan ain ni kita kena sempitkan di tengah kerongkong. Jadi mula-mula sempitkan ha, kemudian baru sempitkan ain. Ha, a. Kalau nak dibandingkan ain, huruf ain dengan ha ni, mana yang lebih rasa lebih sempit tuan-puan. Faham kan ayat saya ni? Bila tuan-puan sebut huruf ain dengan ha ni, kita tahu dua-dua ni kena sempitkan tengah kerongkong. Jadi yang mana lebih tersempit? Nampak tak soalan dia tu? Cuba tuan-puan tulis di ruangan komen. Bila kita sebut ha dengan ain, dua-dua ni sempit bahagian tengah kerongkong ni. Kan tengah kerongkong ni kita kena sempitkan untuk hasilkan bunyi itu. So, ain dengan ha ni mana yang lebih sempit tuan-puan? Tuliskan di ruangan komen. Mana tahu kok ada yang ngantuk kan. So, kita bagi soalan dulu. Soalan-soalan santai sahaja. Huruf ain ke ha yang lagi rasa tersempit tu? Tersempit. Lain macam bunyi. Ha ke ain? Ain ustaz. Ain lebih sempit. Ya ke ain? Tak boleh jawab. Silakan. Saja nak tengok berapa ramai yang tengah fokus dengan pengajian kita begini. So ramai juga ni yang jawab ni. Tadi ada satu dua jawapan yang saya tengok ada kata ha kan. Yang lain semua ain ni. Yakin ke tu? Yakin. Cuba Ustaz buat. Asal saya kena buat pula. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih di atas respon sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan semua. Jadi soalan saya tadi, saya ulang balik soalannya. Huruf ha dengan ain ni, dua-dua huruf ni daripada tengah kerongkong kita. Okey? Dua-dua huruf ini datangnya daripada tengah kerongkong. Jadi soalan saya tadi, huruf ha dengan ain ni, ialah kita faham tengah kerongkong ni maknanya kita kena sempitkan tengah kerongkong bagi menghasilkan bunyi ha dan ain ni lah. Jadi yang mana lebih sempit? So jawapannya betul lah. Ain. Bukan ha. Ha ni dia tenang je. Ha. Fala junaha. Ha. 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 A. Tuan-puan buat. Ha. A. Ha. A. Siapa yang rasa ha dia tu lagi sempit, maknanya adalah sedikit orang kata apa, kesilapan teknikal tu. Okey. Bila dia sempitkan lebih pada ha, itu yang jadi bunyi terlalu kita kata takalluf. Dia jadi over sikit. Dia bukan salah. Ha. Fala junaha alaikum. Contoh. Sorry. Ha alai. Atas. Tengok yang bawah pula. Atas tu. Fala junaha alaihima. Ha tu. Dia sempitkan lebih. Itu yang kita rasa ha tu sempit. Sebenarnya tidak. Sebab tu bila kita dengar orang sebut ha ni, kadang-kadang ada yang bunyi macam, kenapa nampak terseksa benar dia ni buat? Kan? Mungkin ada kadang-kadang kita terfikir macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang macam tu.
Sebab apa? Sebab dia nak pastikan sebutan ha pedas dia tu betul-betul jadi. Cuma mungkin ada sedikit tak apa, lebih sikit lah. Orang tu terlebih dos. Hidung saya nak berair dah ni. Aduh. Tak apa. Masih terkawal lagi, insya-Allah. Maaf lah Ustaz ya. Maaf apa tu? Tak ada apalah tuan-puan. Kan? Orang yang sakit tekak lagi jelas mana lagi sempit. Lagi perik tu lagi sempit tu. Mungkin saya tak pernah lagi cuba. Okey. Mungkin tuan-puan kalau sakit tekak tu kan dia bahagian tekak kita tu, kita rasa perik nak sebut tu mungkinlah. Kita boleh kata sebab saya pun tak pernah sebut, tak terlupa, tak ingat pengalaman macam mana sebut time sakit tekak kan. Baik. Anak murid Ustaz memang terbaik. Okey, so terima kasih. So jawapannya ingat huruf ha dengan ain mana lebih sempit? Huruf ain. Sebab apa? Kalau kita tak sempitkan betul-betul huruf ain, dia akan hampir dengan bunyi hamzah. Ataupun dia hampir lah. Saya bukan kata dia bunyi hamzah. Hampir. Kalau kita buat halabalai aja, itu yang bunyi dia akan jadi perantaraan antara hidung dan kerongkong. Bunyi hidung. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau tanya apa dengung bunyi hidung tu. Mungkin cara tu. Okey, siratal ladzina an'amta alaihim. Bila kita tahu tengah ni sampaikan betul. Ini antara huruf yang isu lah, sebab tu saya lebihkan sikit penerangan kat sini. Mudah-mudahan tuan-puan faham lah, jelas insya-Allah. Okey, kita teruskan lagi. Fala junaha alai. Huruf ain sekali lagi. Macam sengau je Ustaz. Itulah kata bunyi hidung, antara hidung dan kerongkong. Sebab tak sempurna sebutan ain tu, maka itulah hasilnya macam itulah bunyi sengau. Okey. Baik, huruf ya mati. Huruf ya yang bertanda sukun sebelumnya baris atas. Ni bacaan lin. Kemudian huruf ha baris bawahi. Ma ni 2 harakat lah. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Bagi saya huruf ain senang nak sebut dibanding huruf ha. Ikut orang lah. Ada orang dia rasa ain tu lagi senang kan. Tapi hakikat dia kalau nak cerita bab sempit ke tak sempit tadi, memang hakikatnya benda yang tak boleh diubah, iaitu huruf ain lebih sempit lah. Okey. Ada orang dia rasa senang lagi sebut ain tu. Yes, betul, memang ada macam tu. Ha tu rasa payah benar nak sebut. Ain okey, ha susah. Ada orang ha senang. Ain rasa susah. Dia ikut jenis orang juga kot. Ya, ikut jenis orang juga. Kalau tuan-puan tanya saya huruf ain dengan ha ni, saya nak kata senang sangat pun tak, susah sangat pun tak. Orang kata suam-suam gitu je. 2 huruf untuk saya sebut lah. Okey, baik. So kalau kita baca sini, wa tashawurin fala junaha alaihima. Okey, kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Wa tashawurin fala junaha alaihima. Okey, selesai. Kita berhenti setakat ni Okey, seterusnya wa in aradtum. Wa in aradtum. Okey, tuan-tuan dan puan, huruf wa baris atas wa, kemudian hamzah baris bawah, kemudian nun yang mati. Nun yang ada tanda sukun bertemu dengan hamzah. Hukumnya izhar halqi. Okey. Aradtum. Hamzah pada atas
kemudian ra pada atas, ra. Baik, huruf dal ni, apa status dia sebenarnya? Cuba tuan-puan jawabkan di bawah ni. Huruf dal ni hidup ke mati sebenarnya? Huruf dal ni. Lepas tu nak kena bunyikan ke tidak? Okey. Huruf dal ni. Huruf dal ni apa status dia? Ada yang kata dal hidup kan? Ada yang kata dal tak berfungsi. Jadi macam mana? Dal ni apa status dia? Dia mati ke hidup ke? Mayat hidup ke? Mati hidup balik ke? Okey. So ada 3 apa yang saya boleh simpulkan berdasarkan jawapan ni. Ada yang kata dal tu hidup. Okey, sebab soalan saya tadi apa status dia kan? Status dia hidup ke mati ke macam mana? So yang saya dapat saya simpulkan daripada jawapan ni. Saya bukan tanya cara baca Saya tanya status dia tadi. So jawapannya ialah sama ada hidup, mati. So tadi ada yang kata, ada yang jawab tak ada status. Maksudnya tak tahulah dia mati ke hidup. Mungkin nazak barangkali. Tak adalah, main-main. Okey, huruf dal ni dia mati sebenarnya tuan-puan terima kasih yang menjawab. Huruf dal ni dia mati. Baik, huruf dal ni adalah huruf yang mati. Sukun asli. Okey, huruf dal ni adalah sukun asli. Cuma tak diletakkan simbol sukun sebab apa? Sebab kat sini adanya unsur idgham. Adanya unsur idgham. Dal ni mati, saya ulang balik Dal ni mati. Tetapi kenapa tak diletakkan simbol sukun padanya? Sebab nak menunjukkan ada unsur idgham. Ada unsur memasukkan. Maka timbullah persoalan, nak masukkan apa ustaz? Jadi yang kita nak masukkan ialah huruf dal ini ke dalam huruf ta. Okey, huruf dal ni ke dalam huruf ta. Itulah maksud idgham. Dan di sini disebut sebagai idgham, bukan idgham mislain, bukan idgham bi gunnah dan sebagainya. Di sini kita sebut apa? Idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Okey, untuk kelas kita kita tak masuk lagi bab ni, insya-Allah kita akan belajar nanti. Alright, so ni saya sebut je. Idgham mutajanisain. Idgham ni maksudnya memasukkan huruf dal yang mati ke dalam huruf ta. Idgham. Kenapa disebut sebagai mutajanisain? Dan kenapa idgham ini berlaku? Sebab berlakunya pertemuan dua huruf yang sama pada makhraj. Dengar baik-baik Kenapa disebut sebagai idgham kat sini? Sebab ni punca dia. Puncanya ialah sebab berlaku pertemuan dua huruf. Ni huruf pertama, ni huruf kedua. Bayangkan. Huruf pertama, huruf kedua. Dan huruf pertama mati dan huruf kedua hidup. Itu je ke syarat dia? Tidak. Pertemuan itu adalah pertemuan dua huruf yang sama pada makhraj. Huruf dal bertemu dengan ta. Okey, huruf dal bertemu dengan ta. Tapi syarat dia huruf pertama tu mesti matilah. Syarat untuk berlakunya hukum ni. Punca dia. So, idgham
masukkan bunyi ta tu ke masukkan bunyi dal tu ke dalam ta. Okey? Dan kenapa berlakunya idgham itu tadi? Sebab pertemuan itu adalah pertemuan secara apa? Tajanus. Tajanus ni maksudnya dua huruf yang sama pada makhraj tetapi beza pada sifat. Sebenarnya kalau ikut cerita, memang dari segi bacaan kita akan kata huruf dal tu tak ada bunyi langsung. Yes. Itu cara nak mudahkan. Iyalah, betul lah tu. Tapi kalau ikut keadaan sebenarnya, mana dal tu? Dal tu dah dimasukkan ke dalam ta. Atas sebab apa? Sebab di situ mutajanisain, tajanus. Huruf dal dengan ta tu dia sama makhraj dia. Sebab tu dia boleh dibenarkan untuk masuk. Faham tak? Sebab tu dibenarkan untuk masuk huruf dal tu. Masuk kepada terus pada ta tu. Sebab apa? Dia ada unsur tajanus. Sama makhraj. Dal dengan ta ni sama makhraj. Tapi beza daripada sifat. Beza pada sifat. Jadi bila dal ni masuk ta, maka hilanglah sebahagian sifat. Contoh macam sifat qalqalah. Kita tahu kalau huruf dal ni yang mati di tengah-tengah ni, sepatutnya ada qalqalah. Tapi kita tak baca aradatum. Ataupun macam mana kita nak sebut? Dal tu nak qalqalah, huruf ta nak sabdu lagi. Aradatum. Udah. Dah apa bunyi gendang sekarang. Aradatum. Kau tak apa baca macam tu? Nak bunyi qalqalah pun iya. Ta bersabdu pun iya. Ya tak? So, bila kita ada kefahaman, insya-Allah takkan berlakulah begitu. So, kat sini idgham. Masukkan ra terus tu. Ini cara kesimpulan dia lah. Kita nak faham. Ra tu terus bunyikan pada ta. Tidak ada lagi bunyi dal. Itu cara nak faham lah. Kesimpulan dia. Tapi hakikatnya dal tu sebenarnya bunyi tu dah masuk ke dalam huruf ta atas sebab apa? Tajanus. Sama pada makhraj. Maka itulah yang menyebabkan kita kata, oh dal tu tak ada bunyi. Sebab apa? Dia dah masuk. Itu je sebenarnya sebab dia. Okey? Boleh? Alright. So semua jelas Macam surah Al-Kafirun. Abadtum. Tu. Betul tu. Macam doa lepas azan tu, wa'adtah. Kita tak macam wa'adtah. Ya. Ba'athu maqaman mahmudan lillazi wa'adtah. Kita tak macam wa'addah. Kan? Okey, baik, alhamdulillah. So selesai. Jadi untuk geng ni dah ada geng-geng serangkai dia. Dah ada idgham macam ni. Kita sebut ni idgham mutajanisain. So nanti insyaAllah kemudian nanti kita akan jumpa juga ada idgham mutaqarribain. Taqarribain. Maksudnya kalau ni tadi sama makhraj, beza sifat. Kalau mutaqarribain ni sama mutaqarribain ni qarib, maksudnya dekat. Hampir pada makhraj ataupun sifat. Itu mutaqarribain. Nanti insya-Allah ada kelapangan, ada rezeki nanti Allah izinkan kita untuk nanti jumpa ayat tu nanti insya-Allah saya akan explain lah. Okey. Kemudian ada juga idgham mutamathilain. Tamasul sama. Yang sama makhraj, sama sifat. Lam dengan lam. Lam mati bertemu lam. Gitu contohnya. Okey, alhamdulillah. Selesai Jadi bunyinya, ingat, tak ada dah bunyi dal. Aradtum tak ada. Aradtum tadi pun tak ada dah. Wa in aradtum an tastardi'u. Aradtum. Ingat, qalqalah la yujad. Okey? Tak ada. Tak ada dah bunyi qalqalah. Sifat qalqalah tu dihapuskan. Okey, baik, wallahu a'lam. Wa in aradtum
an mim mati bertemu hamzah. Mim mati bertemu hamzah, izhar syafawi, jelaskan mim mati. Kemudian nun mati bertemu ta, ikhfa haqiqi. Huruf ta ni kena tahu status dulu. Tebal ke nipis, so tahu dah. Ta ni nipis. Anta aradtum an tastardi'u an anta an tastardi'u. Huruf ta pada atas ta, matikan sin, tas, tar. Huruf ra yang mati sebelumnya ada huruf berbaris atas, semestinya tebal tuan-puan ya. Ra mati, kalau sebelumnya ada huruf baris atas mesti kena tebal lah. Aradtum an tastardi'u. Huruf dad baris bawah, kena tebal tuan-puan ya. Kena tebal. Aradtum an tastardi. Di. Huruf dad di. Di'u. Panjang 4 atau 5 harakat. Ni ada simbol mad bertemu dengan hamzah. Simbol mad bertemu dengan hamzah. Jangan kata bertemu dengan huruf ziyadah ni. Huruf ziyadah ni dia tak ada apa pun. Hanya ada pada tulisan, tetapi tiada pada bacaan. Ingat tu. Huruf ziyadah, huruf tambahan. Auladakum. Huruf waw yang sukun. Ni huruf waw yang sukun. La kat sini, ni alif mat. Ni kecil ni. Sebelumnya pada atas. Dakum fala auladakum. Dal pada atas da. Kum. Huruf kaf pada depan ku. Matikan mim. Mim mati bertemu fa. Kum fala. Izhar syafawi. Jelaskan. Okey. Jelaskan sebutan mim mati apabila bertemu dengan fa. Izhar jelas. Fala. La. Ni alif mat sebelumnya pada atas. 2 harakat. Okey. Junaha. Junaha. Huruf jim ada depan ju. Junaha. Nah, ni alif mat sebelumnya pada atas. Ha'alaikum. Ha'a. Ingat tuan-tuan, saya dah terangkan seperti di atas tadi. Ha dengan ain ni pisahkan. Okey, pisahkan ha dengan ain. Fala junaha alaikum. 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 Ingat gitu bunyi dia. Ni ya yang sukun sebelumnya pada atas. Bacaan lin. Bacaan lunak. Kemudian di sini mim mati. Mim yang ada tanda sukun kan. So izhar lah. Izhar ni maksudnya jelas. Jadi kita jelaskan sebutan mim tu. Okay, boleh. Wa in arad أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. Okey, boleh. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. Dapat tak bunyi dia? Okey. Clear tuan-tuan puan-puan Alright. Kita baca sama-sama. Dia ambil daripada atas tu. Wa in aradtum.
Boleh, ready semua? Okay, tarik nafas. Tak panjang kan? Wa in aradtum tu. Okay, ready? 1. Dalam. Apa dalam? Faham. Okay, okay. Okay, ready? 1, 2, mula. Tarik nafas dulu tuan-puan. Tarik nafas dulu. Okay, ready? 1, 2, mula. Wa in aradtum an tastardi'u awladakum fala junaha alaikum. Okay, selesai. Jadi kalau kita berhenti situ, nanti ambil balik kat belakang tu fala junaha alaikum idza sallamtum. Okey, boleh. Nanti kita ambil balik kat belakang ni fala idza sallamtum. Baik. Idza huruf hamzah baris bawah i, kemudian di sini alif mad sebelumnya baris atas. Okey, idza sallamtum. Okey. Salam, salam, salam. Huruf lam yang bersabdu. Iza salam. Mim mati bertemu ta. Mim mati bertemu ta ni apa hukumnya? Izhar. Jelas. Iza salamtum. Mim mati bertemu mim. Ni idgham mislain. Okey tuan-tuan puan-puan. Idgham mislain. Apa makna mislain ni? Idgham ni masuk tuan-puan. Mim mati, dia konsepnya sama lah macam kat sini tadi. Ni kalau ni idgham mutajanisain. Betul tak? Dal mati bertemu dengan ta, dan dua huruf ni sama makhraj tapi beza sifat. Tu kata mutajanisain. Kalau yang ni pula disebut sebagai idgham mutamasilain ataupun idgham mislain. Tuan-puan jangan confuse. Mislain dengan mutamasilain tu benda yang sama aje. Cuma istilah mislain ni biasanya kita dengar pada hukum mim mati lah. Idgham syafawi ataupun idgham mislain. Tapi ianya pun sama juga, idgham mutamasilain, tak ada beza. Itu hanya istilah saja dan maksudnya sama. Idgham memasukkan mim mati bertemu dengan huruf mim. Sama huruf, mim bertemu mim. So disebut sebagai tamasul, iaitu sama. Okey, pertemuan dua huruf yang sama. Sama apa? Sama sifat, sama makhraj. Ataupun erti kata lain, huruf yang kembar. Mim mim, ta ta, lam lam. Tu kata mutamasilain. Okey. Jadi kat sini kena dengung lah, sebab mim tu ada unsur dengung. Mim bersabdu kan? Kita tahu dah. Iza sallamtum ma. Iza huruf zal keluar ke hujung lidah, jangan lupa. Iza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Sallamtum mim mati bertemu mim, idgham mislain tadi. Kemudian ma ni panjang 4 ataupun 5 harakat. Okey, mim yang mim ni pada atas. Cuma panjangkan sebab apa? Ni ada simbol mat ni, dia bertemu dengan hamzah. So kat sini mat jaiz munfasil. Okey, pertemuan huruf mat dengan hamzah dalam dua kalimah. Ma satu perkataan, ataitum satu perkataan. Jadi ni dua harakat tuan-tuan. So hukumnya apa? Mat badal. Ni kata Puan Zurina, ni kata favorite. Puan Zurina. Katanya favorite mat badal. Dia punya favorite tu sampai kadang-kadang tak kena mat badal ke syibhu badal. Tak adalah. Sebenarnya mat badal ni nak kenal dia senang je. Dia berada di awal kalimah. Hamzah yang dibaca dua harakat, sama ada baris atas, baris bawah, baris depan.
Maaf tuan-puan kalau tercampur bunyi perak sikit. Bunyi perak. Perak kan. Bunyi perak. Takut ada yang kurang faham. So, kalau Hamzah yang baris atas, 2 harakat. Baris bawah 2 harakat. Baris depan 2 harakat. Dan ianya berada di awal kalimah, awal perkataan. Maka itulah dia yang disebut mad badal. Okay? Gitu. Jangan ya punya. Hamzah tengah ni pangkal kerongkong bawah sekali. Ataitum bil ma'ruf فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتي 2 harakat. Okey. Ataitum bil. Tai ni ya yang sukun sebelumnya pada atas tai. Bacaan lin, bacaan lunak lembut, sifat yang lembut. Mim mati bertemu ba. Mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Ikhfa ni sembunyi. Tapi dia bukan macam ikhfa hakiki tuan-puan. Beza. Ikhfa syafawi ni disebut sebagai ikhfa majazi. Majaz ni dia ibarat kita sama, inilah yang disebut sama-sama tu. Okey. Ataitum tutup bibir bersahaja. Ingat lagi istilah saya selalu sebut tu. Tutup bibir macam biasa. Kalau sempurna, ataitu. Okey. Pertama kita kena tahu kat sini kena dengung 2 harakat. Okey, bayangkan kalau saya dengungkan 2 harakat dalam keadaan yang sempurna. Ataitum. Saya buat sekali lagi. Ataitum bil ma'ruf. Sempurna. Jadi itu bukan kaedah dia. Untuk ikhfa syafawi di sini mim mati bertemu ba, tutup je bibir macam biasa. Tetapi lemahkan pegangan bibir atas dengan bibir bawah. Lemahkan pegangan tu. Sebab tu saya kata tutup bibir bersahaja. Ataitum bil ma'ruf. Kalau saya sempurna, ataitum, perempuan dengar. Bila sempurna ni bunyi dia lebih solid lagi lah. Lebih kita dengar tu lebih itu yang kata sempurna tu. Kita sempurnakan bunyi dengung tu betul-betul sampai pangkal hidung ni. Kalau tak sempurna, ataitum, bunyi dia tergantung. Dengung masih ada. Ataitum, tu. Ataitum bil ma'ruf. Okey, ingat. Tutup bibir bersahaja. Ataupun kata lainnya, bibir tu kita tutup dan kita lemahkan pegangan tu. Kalau kita kuat tekan tu, itu kata sempurna, tekan bibir. Bila lemah, kan? Dia macam kalau kita marah anak kita kan. Amboi. Contoh, amboi. Kita sebut am tu sempurna. Amboi. Tapi kalau kita marah macam marah nak tak nak, amboi. Apalah contoh ustaz bagi ni, pelik-pelik je. Tapi faham kot nah. Okey. Kalau sempurna, am ni tak sempurna. Sempurna, tuan-puan boleh beza bunyinya. Boleh?
Kalau sempurna rasa muncung lebih sikit. Amantum tum. Tak juga. Sebab yang muncung tu pada ta je. Ah, okay. Sempurna ke tak sempurna, dia tak melibatkan muncung sebab yang muncung tu pada ta. Tai tu. Tu. Tu yang muncung. So dengung yang berlaku tu selepas daripada sebutan tu. Ataitum. Ni sempurna. Tum. Kalau tak sempurna, ataitum. Keadaan mulut tu sama je. Yang membezakan ialah ni, bibir kita. Bab tentang mungkin tuan suami silap kot tu. Yang dari depan tu hanya fokusnya pada ta. Dia tidak berkait lah sebenarnya dengan sama ada sempurna ataupun tidak sempurna dengung tu. Okey. Boleh tak apa. Bila ada idea macam tu, saya terangkan balik. Confuse sudah mari. Sudah. Okey, baik. Tak apa. Pelan-pelan Jelas tuan-tuan dan puan? Ataitum bil ma'ruf. Ruf tu ma'rif disukun. Kita boleh berhenti 2 boleh, 4 boleh, 6 pun boleh. 2, 4, 6 untuk ma'rif disukun. Mim tak bertanda bertemu ba, ikhfa syafawi kan ustaz. Ya, na'am, betul. Mim yang tak bertanda bertemu ba, ikhfa syafawi. Okey, jadi tuan-puan, yang saya cerita duk panjang lebar tadi berkenaan dengan kaedah membunyikan ikhfa syafawi ini, begitulah kita nak membunyikan pada hukum iqlab. Nun mati ataupun tanwin yang bertemu dengan ba. Sama je bunyi dia dengan mim mati bertemu ba. So jangan confuse dah. Okey? Lawak baca komen ni. Ada. Alright, selesai So ruf ni tadi ingat 246 ma'rif sukun. Saya baca balik daripada sini. Fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Okey, boleh? Kita baca sama-sama. Fala junah. Satu, fala 1, 2, mula. Fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Puan Nani okey ke? Tertidur Ustaz. Konon nak tidur 20 minit je. Hanyut tak apa. Saya baik sempat bangun ni Okey. Wattaqullah. Kita sambung Sikit lagi nak habis dah. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Wattaqullah. Okey, huruf waw baris atas wa.
Kemudian huruf ta bersabdu. Okey, ta bersabdu pada atas watta. Ini hamzah wasal, abaikanlah dalam keadaan kita menyambungkan bacaan kan. Wattaqullah. Baik, huruf qaf ni baris depan tebal selamanya, muncung bibir, qu. Terus masukkan pada bunyi kalimah Allah tu. Wattaqullaha wa'lamu. Wa'lamu. Okey, huruf ha baris atas ha. Kalimah Allah ni tebal lah. Qullaha wa'lamu. Ha pada atas ha, wa pada atas wa, kemudian matikan ain. Wa'lamu anna Allah. Wa'lamu anna Allah bima ta'maluna basir. Wa'lamu. Huruf ain sempitkan tengah kerongkong. Wa'lamu, wa'lamu. Dan huruf ain ada sifat tawassut. Okey, tawassut iaitu suara yang tidak mengalir, suara yang tidak tertahan. Dia sedang-sedang je. Wa'lamu, wa'lamu, aduh. Okey, dengar bunyi tu. Okey, huruf ain mati, selesailah. Saya dah sebut tadi sifat tawasul ataupun bainiyah. Wa'lamu, huruf lam pada atas la. Lam lam pada atas la. Wa'lamu, mu panjang 4 atau 5 harakat. Ni ada simbol mat, mu muncullah pada depan kan. Wa'lamu anna Allah. Nun bersabdu wajibul gunnah. Wa'lamu ni mat jaiz. Mu mat bertemu hamzah dalam 2 kalimah. Okey, i'lamu ni satu perkataan. Anna satu perkataan. Okey. Wa'lamu an, dengung wajibul gunnah, wajib dengung kadar 2 harakat. Anna na nipis, na masuk kalimah Allah ni, lam ni baru tebal. Na anna nallah 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 annallaha. Jangan nun ni tebal juga. Anno. Okey. Tawassut, suara yang mengalir, sedang-sedang. Okey, betul. Meneram. Puan Maznah Dola. Meneram tu apa tu? Kalau peneram saya tahu lah. Kuih peneram tu. Kuih telinga kelin. Lama tak makan tu. Kuih telinga kelin. Meneram ni apa ni? Meneram. Meneram molek. Apa tu? Okey. Jelas kalimah anna tu. Anna. Anna. Nallah. Anna Allah bima ta'maluna. Anna Allah. Ha pada atas ha macam biasa. Bima, huruf ba baris bawah, ma 2 harakat ni alif mat sebelumnya baris atas. Bima ta'maluna basir. Ta'ma, huruf ain, sifat tawassut tadi, jangan abaikan. Sebut ain dulu Ustaz. Sebut ain, tak faham. Tak, maksud saya meneram tu apa maksudnya? Meneram. Kalimah meneram. Ma makna? Apa maknanya tu? Teringin juga nak tahu sikit-sikit istilah-istilah. Lepas ni boleh guna. Okey. Bima ta'malu. Huruf ain tawassut. Suara yang tak tertahan, tak mengalir. Ta'malu. Bima ta'maluna.
Mim baris atas, malu 2 harakat, waw mad sebelumnya. Baris depan, ta'maluna basir. Naba. Dua-dua ni baris atas dan 1 harakat. Sebab sifat ni tak hadam lagi geram lah. Tak apa, sifat ni pelan-pelan. Tak apa, nanti dalam sifat huruf seminar ni, bukan lama kita Pak, minggu depan kita nak seminar sifat huruf. Yang lain ni dah daftar ke belum ni? Yang sedang menonton ni, dah daftar belum? Seminar sifat huruf kita ni, minggu depan nak jalan dah ni. Boleh ke daftar lagi Ustaz? Kalau ikutkan dah tutup dah. Tapi nanti tunggu jap, sat lagi saya bagi tahu. Sat lagi saya bagi tahu rugi tak join tuan-puan. Nanti bawa syok. Okey. Udah. Udah jadi cerita pasal kuih pula ni. Orang tanya tadi belajar apa? Sharing kuih. Bukan sharing tajwid. Tak adalah gurau-gurau. Tak ada masalah tuan-puan yang penting kena faham apa yang saya kongsikan ni. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Sad ni tebal. Sad. Huruf sad. Bima ta'maluna basir. Bima ta'maluna naba. Huruf sad dari bawah. Si. Ta'maluna nabasi. Sad dari bawah si. Kemudian sir. Ra ni ma'ari li sukun. Okey, basir ma'ari li sukun 2, 4 ataupun 6. Dan ra ni kena baca dengan nipis. Jangan tebal penuh. Bima ta'maluna basir. Amboi. Tebal penuh. Nipis je. Wa'lamu anna Allah bima ta'maluna basir. Nipis. Puan Maznah geram dah. Itu bahasa Kelantan kot ya. Awak tak lah faham. Tak maaf. Tak habis lagi cerita kuih ni Tak apalah tuan-puan. Yang penting nanti kalau ada kuih peneram tu main hantar kat saya ni. Biar awak rasa, biar awak komen kan. Cukup tak rasanya tebal ke nipis tu? Okeylah, habis dah tuan-puan. Okey, kita baca dulu sama-sama wattaqullah. Saya baca sekali lagi Dengarkan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Udah habis dah. Habis dah tuan-puan. Dah habis dah. So bolehlah sambung. Cerita pasal kuih ke, ikan siakap 3 rasa ke, nak cerita pasal ikutlah. Pasal kuih ke, maruku ke, boleh dah. Sebab pengajian kita dah habis. Okeylah. Tuan-tuan puan, sedikit kepada sahabat-sahabat yang belum lagi mendaftar untuk seminar sifat huruf, insya-Allah. Kalau diikutkan kita dah tutup dah pendaftaran ni, tapi sebab ada yang masih lagi bertanya, Ustaz, tak ada buka lagi tak pendaftaran sifat huruf ni? So, insya-Allah kita buka untuk 3 hari ni tuan-puan. Ni ke last call. Kita buka pendaftaran untuk hari ini 19 Mei sehingga hari Jumaat ini saja. 3 hari. 19, 20 dan 21 Mei 2021. Baik, jadi untuk seorang pendaftarannya RM39 sahaja. Okey. Nanti kita akan bagikan file lah
dalam bentuk PDF, insyaAllah kita akan berikan. Kemudian untuk 2 orang dia jadi RM66. Adalah diskaun sikit. Kan? Jatuh berapa ni? Jatuh RM33 seorang. Kan? Jatuh RM33 seorang. So kalau 3 orang lagi jimat 81. 81. So tuan-puan kira lah mana lebih untung. So tuan-tuan perempuan, kalau nak daftar boleh terus tekan link. Okey, sahabat saya ada letakkan link di ruangan komen. Cuba lihat di bawah. Di ruangan komen, tuan-puan boleh klik link tersebut untuk lakukan pendaftaran. Kalau tak nak daftar lagi, nak tanya-tanya dulu macam mana dia punya perjalanan tu nanti, pun boleh, tak ada masalah. So, seminar ni akan berlangsung pada 29 hari bulan. Hari ni 19 hari bulan. Kita ada 10 hari lagi, insyaAllah. Kita ada 10 hari lagi sebelum kita sampai untuk tarikh seminar tu lah. Okay, jadi mungkin ada yang tak sabar-sabar. Tak sabar-sabar. Saya pun sekarang ni tengah masih lagi orang kata apa, study balik apa yang perlu kan. Dan jangan risau, untuk seminar sifat huruf ni kita bukan nak pergi yang terlalu mendalam tuan-puan. Cukup kita faham dan kita boleh praktikkan pada bacaan kita, itu sahaja. Kita bukan nak kupas segala perbincangan yang telah disusun oleh para ulama. Kalau ikutkan bab sifat ni banyak, panjang cerita dia. Cuma dalam seminar ni nanti insyaAllah saya ringkaskan dan saya nak tuan-puan faham macam mana kita nak menyebut sesuatu huruf itu supaya bertepatan dengan makhraj. Sekarang ni kita bukan nak cerita makhraj dah. Kita nak bercerita tentang sifat. Kita nak bercerita tentang sifat. Kita nak bercerita tentang sifat. Jadi nanti insyaAllah kita akan dedahkan kepada tuan-puan satu persatu. Kalau kata huruf alif, apa sifat dia? Ada berapa sifat dia? Tuan-puan boleh bayangkan Bayangkan nanti dalam seminar tu nanti, bayangkan di skrin ni ada huruf ba contoh ada huruf ba, kemudian di situ ada tulis daripada mana makhraj ba ni, kemudian apa pula senarai sifat-sifat dia. Dan saya sertakan kat situ dengan istilah Arab serta terjemahan dia lah. Maksudnya dari sudut apa yang kita nak faham dengan istilah Arab tu. Kalau kata macam ain tadi, huruf ain contoh bayangkan kat skrin kita ni ada huruf ain. So, pertama dia akan tulis huruf ain datang daripada makhraj mana? Kerongkong. Okey, saya nyatakan kat situ. Dia daripada makhraj kerongkong. Okey, itu kerongkong. Selesai. Berkaitan dengan makhraj dia, tempat keluar dia. Kemudian huruf ain tu sendiri ada apa pula senarai sifat dia? Akan dinyatakan. Adalah sifat jahar. So, saya akan tulis jahar tu apa? Saya tulis huraian dia. Dan saya letak point je lah huraiannya dalam seminar tu nantilah. Okey. Jadi boleh bayangkan keadaan macam mana. Jadi 29 huruf tu insyaAllah kita akan bincang satu persatu sifat-sifat dia. Jadi lepas ni, bila tuan-puan dah selesai mengikuti seminar sifat huruf ni, tuan-puan ikuti sharing tajwid ni pula. So tuan-puan boleh letak modul tu. Siapa yang ada PDF boleh print. Siapa yang beli melalui buku yang kita post tu, boleh buka. So senang. Dan nanti bila saya tanya tuan-puan, okey, huruf ta apa sifat dia, tuan-puan tengok huruf ta, cari huruf ta, tersenarai semua sifat yang ada kat situ. Kita just nak kena faham dan tahu cara nak buat dia lah. Itu sahaja. Jadi selebihnya nanti insyaAllah dalam seminar tu nanti. Maknanya Ustaz hurai sifatnya satu persatu lah. Yes. Saya akan huraikan satu persatu tuan-puan. Satu muka surat, satu muka surat tu ada 2 huruf. Tak apalah, tunggulah nanti. Tak syok cerita awal-awal. Jadi tuan-puan jangan lepaskan peluang, insyaAllah. Saya akan cuba bantu tuan-puan untuk sama-sama kita memahami sedikit sebanyak berkaitan dengan sifat huruf ini, insyaAllah. Alright? So, jangan lepaskan peluang. Sila lakukan pendaftaran dalam tempoh 3 hari ini, insyaAllah. So, ini harga dia yang saya sebutkan tadi. Untuk seorang RM39. Kalau tuan-puan ada ahli keluarga yang lain nak join, 2 orang jatuh harga RM66 lah. Kalau 3 orang, tu RM81. Carilah kawan-kawan kalau ada yang nak join. So ini adalah yuran yang kita tetapkan, tuan-tuan perempuan. Dan siapa yang nak lakukan pendaftaran, sila klik link di ruangan komen di bawah. Okay.
InsyaAllah nanti kita akan bagi awal sikit untuk ebook tu. So nantikanlah. Jadi kepada yang join seminar ni, pastikan alert untuk tuan-puan masuk dalam kita punya group private kita, group seminar sifat huruf ni. So pastikan sentiasa alert dengan info-info yang diberikan oleh Encik Irfan. Okay, dalam sama ada dalam WhatsApp ataupun group Telegram lah. Pastikan tuan-puan alert. Nanti tak nak nanti hari seminar nanti tuan-puan udah. Okay, mana ni? Sebab kita punya seminar bukan berlangsung di live umum ni ya. Kita ada group yang khusus untuk kepada mereka yang berdaftar sahaja. Okay. Siapa yang tak sabar? Ustaz, kelas ni selalu berapa jam? Biasanya standard macam ni lah. Kita mula 8.30. Tengok macam tadi ayat sikit. So dalam lebih kurang macam ni lah. Pukul 10 lebih sikit habis lah. So untuk siapa yang baru pertama kali join kita punya sharing tajwid ni, kita bersiaran langsung pada hari Isnin. Okay, tuan-puan boleh tengok juga di ruangan iklan scroll di bawah ni. Boleh tengok. Okay, santai tapi sampai. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kan? Sharing tajwid. So jadual dekat bawah ni. Kita ada hari Isnin, hari Rabu, Khamis dan Jumaat. Hari Selasa je tak ada. Tuan-puan akan bersama dengan saya pada setiap pagi lah, jam 8.30 pagi, insyaAllah. Okay. Dan jangan lupa untuk join kita punya grup Telegram, ada juga. Tekan di atas tu kita ada grup Telegram untuk tuan-puan terima info lah. Dan kepada mereka yang baru pertama kali ni juga, jangan lupa untuk follow page Easy Ngaji. Pastikan tekan loceng notification tu, supaya bila kita live je, kita on live, tuan-puan dapat info tu nanti. Okay. Itu saja setakat ini. Saya harap tuan-puan jelas. Daftar dekat mana? Apa tu? Daftar kat mana tu? Daftar apa ni? Seminar ni ke? Puan Nora daftar ke? Puan Nora Mahmud. Puan Nora dah daftar dah? Kalau nak daftar, tekan link kat bawah. Kalau dah daftar, nanti insyaAllah akan diberikan maklumat lanjut lepas tu nanti. Kita akan invite untuk masuk dalam grup Telegram. Kalau Puan Nora nak join, tekan link di bawah tu. Okay? Di ruangan komen tu ada link, tekan je. Tuan-puan, Puan Nora akan berhubung dengan Encik Ifan nanti, insyaAllah. Loceng mana Ustaz? Loceng tu ada kat atas. Kat phone. Saya pun tak pastilah. Kalau dah tak ada tu, maksudnya dah tekan lah tu. Okey, itu sahaja. Okey, baik. Tuan-tuan puan, selesai. Jadi, seperkara lagi. Tuan-tuan ada tak petang ni? Petang ni ada tak? Pukul 3. Petang ini jam 3. Ada tak? Petang ini jam 3. So, insyaAllah petang ni kita akan bersua sekali lagi tuan-tuan. Untuk slot apa petang ni? Petang ni kita akan mulakan semula untuk slot baiki surah pilihan. Hari tu kan kita berhenti sebelum Ramadan tu sampai surah Al-Mulk kan. Jadi hari ni insyaAllah kita sambung. Kita sambung untuk slot masih lagi baiki surah pilihan untuk surah Al-Insan hari ni insyaAllah. Petang ni jam 3. So petang ni jangan lupa pastikan lock masa masing-masing. Tak apa, jalan je. Berapa orang yang ada petang ni pun tak kisahlah. Kita jalan je. Okay, kita jalan je.
jam 3 insya-Allah. Surah Al-Insan. So nanti boleh praktis dulu. Baca dulu. Konsep dia kita akan belajar, kita akan baiki, kemudian kita akan baca. Kita baiki dulu sama-sama. Konsep dia kita baca dulu surah Al-Insan tu, satu surah sampai habis. Kemudian kita akan bedah 2 ayat. Konsepnya macam tadilah, bedah 2 ayat lepas tu habis. Lebih kurang dalam sejam je tuan-puan pertemuan kita. Jam 3 sampai 4 insya-Allah. Kalau terlebih-lebih sikit tu halal lah. Okay. Ada so petang ni jam 3 petang, lock masa masing-masing insya-Allah. Nanti info insya-Allah seperti biasalah dalam grup Telegram kita ada post untuk kita punya live petang ni insya-Allah. Udah lupa slot perbaiki suara pilihan. Okey, petang ni insya-Allah. Okey, jumpa petang ni jam 3 petang. So itu sahaja makluman untuk pagi ni berkenaan dengan sifat huruf. Siapa yang daftar boleh tekan link di bawah untuk kita punya slot baiki suara pilihan insya-Allah akan berlangsung pada petang ini jam 3 petang 3 petang. Okey, baiklah. So sebelum kita tamatkan live kita pagi ni, jom kita baca dulu ayat 233 ni sama-sama. Kita mula daripada fa'in arada sampailah basir tu. Kita tak ramai tapi kita ada. InsyaAllah. Mantap semua. Tak apa, kita buat je kan. Nanti lama-lama ada lah orang ikut tu. Kalau nak mikir ramai baru buat, sampai sudah pun tidak je tak. Tuan-puan. Kita jalan je. Cuma kena bagi tahu lah. Supaya tuan-puan bersedia ready petang ni. Okey, jom. Kita mulakan bacaan kita. Okey, tarik nafas. Betulkan niat balik. Ready semua. Okey, tinggalkan dulu komen-komen apa semua. Kita fokus pada bacaan kita. Baik, sedia? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Baik, kita baca sekali lagi tuan-puan. Okey, kita baca sekali lagi dan kita lajukan sikit tempo bacaan kita. Ready semua? Sekali lagi tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما
وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Okey, alhamdulillah wa syukrulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai juga untuk pengajian kita yang pertama untuk selepas raya ni. Alhamdulillah, terima kasih di atas kesudian tuan-tuan dan puan untuk bersama dengan saya pada pagi ini. Terima kasih juga kerana memberikan kepercayaan kepada saya. Tuan-puan sudi luangkan masa tuan-puan daripada jam 8.30 sampai lah sekarang ni tanpa rasa jemu mungkin. Okey. Dan saya mohon maaf anda ada kekesaran dalam saya menyampaikan apa segala yang saya sampaikan, yang saya kongsikan kepada tuan-puan ni. Saya minta maaf lah kalau ada keterlanjuran bahasa saya, mungkin ada tuan-puan terasa hati dan sebagainya. Saya mohon maaf kalau ada percakapan saya tu mungkin tuan-puan rasa saya tuju kat tuan-puan ke tidak. Kadang saya cakap tu gurau je, jangan ambil hati lah. Itu saja. Selamat Hari Raya. Tak habis lagi buat raya. Syawal ni sebulan. Cuma sambutnya beria-rianya orang kata selalunya raya pertama je lah kan. Jadi insyaAllah selamat berpuasa. Puasa 6 kepada mereka yang berpuasa, selamat berbuka lah. Saya ucap awal-awal. So itu sahaja untuk pagi ini. InsyaAllah kita jumpa pada petang ini jam 3 petang tuan-puan jam 3 petang. Dan jangan lupa seperti yang saya sebutkan di awal tadi, sebelum kita mula live ni tadi, sebelum kita mula pengajian kita, saya kata pada tuan-puan jangan lupa untuk kita doakan sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Gaza tu. Okey, kita doakan moga-moga diberikan kesejahteraan, diberikan keamanan buat mereka insya-Allah. Kita doakan kemenangan buat umat Islam. Itu yang kita harapkanlah. Okey, jangan kita biarkan pok-pok Yahudi la'natullah ini mengambil kesempatan ini membuat huru-hara di kawasan-kawasan masjid. Kalau tengok kan banyak video sekarang kita boleh tengok. So ianya amat menyedihkan lah. Kita macam kita ni ada gap yang jauh lah. Kita tergantung tau. Jadi itulah kuasa doa ni. Doa ni kita boleh transfer terus. Daripada kalam kita ni, ucapan-ucapan kita ni boleh terus sampai insya-Allah. Kita doa aja. Okey, yang baik-baik. Alright, so jangan lupa cas telefon anda. Petang ni kita nak jumpa lagi. Banyak masa lagi. Tuan-puan boleh rehat-rehat dulu kan. Siapa yang nak masak apa semua, silakan. Pukul 3 petang kita jumpa lagi. InsyaAllah. Itu sahaja. Kita tangguhkan pertemuan kita dengan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wallahu alam. Jumpa petang ni insya-Allah. Ingat tuan-puan, hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Al-Quran, Quran jaga kita. InsyaAllah. Moga-moga kita dipertemukan sekali lagi dengan izin Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita layan dulu lagu tuan-puan. Okey, kemenangan Al-Qassam. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.
bagaikan buih yang terapung di lautan, dihanyut terhempas, dipukul gelombang dan lenyap bila dihembus. Oh